Buletin Didik 9 September bersama saya Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah siang tadi berkenan mencemarduli melancarkan kitab tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Rumi Baharu. Pelancaran disempurnakan Al-Sultan Abdullah dalam Majlis Lawatan Kerja Baginda dan Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah ke Darul Quran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM Kuala Kubu Baru. Baginda berdua yang tiba pada jam 9 pagi disambut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad dan Pengarah Darul Quran Muhammad Khori Jusoh. Datuk Idris dalam ucapan aluannya berharap umat Islam negara ini akan terus memahami serta menghayati ayat Al-Quran melalui terbitan tafsir itu. Sesuai dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan teras-teras dalam ilmu tafsir serta tadabbur Al-Quran, berpandukan pandangan alim ulama dalam negara sebagai rujukan, maka tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Rumi Baru sewarjanya diangkat menjadi rujukan rasmi semua umat Islam di Malaysia. Cetakan pertama kitab tafsir berkenaan berjaya direalisasikan pada Mei lalu. Kelebihannya termasuk satu-satunya kitab tafsir yang lengkap diterbitkan JAKIM, karya terjemahan oleh penulis tempatan yang berkelayakan dan diiktiraf serta layak diiktiraf sebagai tafsir kebangsaan. Terdahulu, Al-Sultan Abdullah turut berkenan melawat perpustakaan, bilik kuliah selain menyantuni pelajar. Baginda turut berkenan mengurniakan sumbangan kepada 20 pelajar Darul Quran JAKIM daripada golongan asnaf. Kejayaan demi kejayaan ditempa pasukan daripada Kolej Genius Pintar Negara yang mengharumkan nama Malaysia di arena antarabangsa. Menerusi World Scholars Cup Global Round 2022 yang berlangsung di Bangkok, Thailand baru-baru ini, kontijen negara berjaya merangkul sebanyak 11 trofi, 73 pingat emas dan 49 pingat perak. Berlangsung dari 2 hingga 7 September lalu, pertandingan bertaraf global ini menghimpunkan lebih 100 sekolah dari beberapa negara. Pasukan Kolej Genius Pintar Negara yang diwakili 12 pelajar bertanding dalam 4 acara. Pertandingan ni dia ada 4 acara. Okey, 4 acara tu adalah pertama writing, debate, Scholars Challenge and also Scholars Bowl, dan memang pelajar kena masuk ke semua 4 acara lah, dia tak ada pilihan. 4 acara dan ada 6 subjek yang berbeza yang mereka memang perlu kuasai. Persiapan rapi yang dibuat sejak 3 bulan lalu nyata membuahkan hasil apabila pasukan ini mendominasi kebanyakan acara yang dipertandingkan. Pelajar betul-betul study. Kita sampai buat kelas sampai malam untuk study, sebab siang kita pergi kelas macam biasa and then malam kita memang betul-betul fokus untuk study for WSC. So saya nampak their hard work paid off. Betul-betul apa yang dia study and study in a group, then tukar-tukar macam contohlah kalau kata Go study dalam 2 subjek, Nimax study dalam 2 subjek yang berbeza. Jadi masing-masing ni ada dia punya core, ada dia punya skill dia, ada expertise dekat mana. Jadi bila kita belajar in a group memang sangat-sangat okey. That's why saya rasa pencapaian mereka sangat-sangat cemerlang. Pertandingan ini memberi ruang kepada pelajar meningkatkan ilmu pengetahuan dan keyakinan diri. Persaingan dengan peserta dari negara luar juga mencetuskan jalinan budaya secara tidak langsung. Ini ialah pengalaman pertama saya pergi WSC dan saya boleh cakap saya memang dapat banyak memories dekat WSC ni. Sebab pengalaman WSC dia datang dalam satu package. Terdapat momen yang tertekan apabila semua peserta yang kami dikenali sebagai scholars mengambil bahagian dalam apa yang kami panggil sebagai triple threat, iaitu Scholars Challenge, Debate dan juga Writing. Dan terdapat juga titik-titik menarik kerana kami dapat menghadiri Scholars Ball dan juga Cultural Fair. Dan kami memang berpeluang untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan banyak peserta dari negara lain dan budaya yang berbeza. Seperti yang kita semua tahu, pertandingan ini memerlukan kita untuk menggunakan bahasa Inggeris. Dan untuk pengetahuan Puan, sebenarnya saya tidak begitu bagus dalam bahasa Inggeris. Tetapi setelah menyertai pertandingan ini, saya mula melatih kefasihan saya dalam bahasa Inggeris dan pada akhirnya saya dapat tahu yang saya sebenarnya boleh memperbaiki lagi bahasa Inggeris saya, dan apabila saya menyertai pertandingan ini, saya merasakan yang saya semakin mahir dalam berbahasa Inggeris.
Turut membanggakan, pensyarah pengiring pasukan Kolej Genius at Pintar Negara, Afifah Muhammad Razi, juga menerima pengiktirafan sebagai Coach of the Year dalam pertandingan itu. Kejayaan ini sekaligus melayakkan mereka untuk mewakili Malaysia dalam pusingan akhir Tournament of Champions yang akan berlangsung di Yale University, Amerika Syarikat, November depan. Bagi pasukan saya, kami akan teruskanlah studying syllabus itu secara lebih terperinci, sebab syllabus ni kalau kita study secara general je satu-satu, dia bukan dia susah, but like dia kena ada pemahaman syllabus ini dan ada skill untuk nak relatekan subjek sama-sama ni, sebab seperti contoh subjek history dengan subjek arts, sebab dalam pentas global ini dia nak cari scholars yang arif untuk connectkan subjek ini bersama-sama. Semoga pasukan ini sekali lagi berjaya membawa Malaysia di mata dunia. Kementerian Pengajian Tinggi KPT mensasarkan mencapai bilangan 250,000 pelajar antarabangsa yang memilih Malaysia sebagai pilihan utama pendidikan tinggi menjelang 2025. Sehubungan dengan itu, melalui Education Malaysia Global Services (EMGS), pelbagai inisiatif akan dilaksanakan dengan kerjasama universiti awam dan swasta. Kerjasama ini merancang untuk menarik pelajar dari Australia menyambung pengajian pada tahun 2024. EMGS turut melaksanakan inisiatif Study in Malaysia Mobility Ambassador yang melantik 8,000 pelajar Malaysia di Australia sebagai duta kecil. Siang tadi berlangsung Majlis Libat Urus KPT dan delegasi dari IPT Australia. Menurut Timbalan Ketua Setiausaha Dasar KPT, Dato' Dr. Megat Ahmad Sani Megat Supian, sesi ini membincangkan kerjasama dan menawarkan program mobiliti pelajar. Tambah beliau, kerjasama ini juga membantu KPT memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh Kerajaan Australia melalui Pelan Colombo Baharu bagi melaksanakan misi menjadikan Malaysia sebagai hub pendidikan utama dunia. Sempena cuti sekolah ini berlangsung Karnival Genius Remaja yang diadakan di Shah Alam. Selain memperkenalkan program, karnival ini juga bertujuan meningkatkan kebolehlihatan program Genius Remaja kepada masyarakat berpendapatan rendah B40 khususnya di Lembah Kelang. Program yang berlangsung selama 3 hari hingga Ahad ini membabitkan 6 reruai dari kelas kemahiran di bawah program Genius Remaja termasuk kek dan pastry, fotografi, vokal dan muzik serta kecantikan. Menurut Pegawai Penyelidik Sosial Pusat Pemerkasaan Remaja di bawah Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Azrina Megat Mustafa, karnival ini adalah platform bagi peserta mengetengahkan bakat dalam kelas kemahiran pilihan masing-masing. Di reruai kita banyak menjalankan showcasing daripada apa yang peserta-peserta remaja kita ini pelajari semasa kelas kemahiran yang mereka ikuti. Antaranya adalah face painting, kemudian kita ada vokal dan muzik, persembahan vokal dan muzik. Kita juga ada jualan kek dan pastry dan juga pameran di booth di reruai fotografi. Tambahnya, mereka menjangkakan kehadiran pengunjung seramai 70,000 untuk 3 hari berturut-turut. Selain aktiviti di reruai, pelbagai persembahan daripada peserta juga bakal disajikan buat pengunjung seperti acara nyanyian dan peragaan. Karnival Genius Remaja turut menjemput pusat Genius lain iaitu Genius Kurnia, Genius Insan, Genius Pintar dan Genius Seni untuk memeriahkan lagi suasana. Sementara itu, bagi salah seorang pengunjung, Raziana Kiprawi, program ini bersesuaian diadakan sempena cuti sekolah minggu ini. Saya nak tengok keadaan dia macam mana, sebab saya rasa program macam ni jarang diadakan. Saya rasa baguslah untuk untuk keterbukaan kepada parent-parents yang ada di luar sana. Program ini memang agak menarik dan sesuai untuk budak kita bawa sebenarnya cuti sekolah ni, seperti habiskan masa di sini lah. Bagi ibu bapa yang berminat mendaftar anak-anak mereka menyertai kelas kemahiran di bawah program Genius Remaja, mereka boleh layari laman web yang tertera atau terus mendaftar di karnival berkenaan.
Bagi menyuntik semangat cintakan ilmu dan memberi pendedahan akan keseronokan menguasai ilmu sains dan teknologi, Fakulti Biosumber dan Industri Makanan Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA menganjurkan kem sains cuti sekolah 2.0. Seramai 65 murid berusia antara 5 hingga 12 tahun menyertai kem tersebut yang diadakan di kampus UNIZA Besut, Terengganu. Pelbagai program menarik berteraskan sains dan teknologi diadakan selaras dengan hasrat sistem pendidikan negara mahu memperkasakan bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM dalam kalangan pelajar. Kem ini memberi peluang kepada peserta mempelajari teori sains dengan lebih interaktif dan mudah difahami. Antaranya kenali serangga, menggali ubi, tanaman pokok, membuat aiskrim dan eksperimen sains di makmal. Selain itu, ia juga bertujuan mengisi masa lapang murid pada cuti sekolah ketika ini. Pelajar Politeknik Besut Terengganu PBT akan memulakan sesi pengajiannya di kampus baru tidak lama lagi. Kampus baru seluas 70 ekar itu dibina di daerah Keluang, Terengganu. Siang tadi, Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad turut melawat kampus berkenaan dalam lawatan kerjanya ke negeri itu. Kampus baharu ini menyediakan pendidikan serta latihan teknikal dan vokasional TVET bukan sahaja kepada pelajar malah kepada komuniti setempat. Ia dilengkapi dengan kemudahan 2 blok asrama pelajar yang mampu menampung kapasiti sehingga 480 orang. Terdapat juga kafeteria, student plaza, pusat taska, unit kesihatan, pusat Islam dan dewan serbaguna. Politeknik ini turut dilengkapi dengan pusat sukan yang mempunyai kemudahan padang bola sepak, hoki dan futsal. Bagi menyokong pembelajaran di dalam kampus, ia turut mempunyai perpustakaan dan dilengkapi dengan kemudahan internet tanpa wayar Wi-Fi berkelajuan tinggi. 408 laman sesawang berkaitan pedofilia dan pornografi kanak-kanak disekat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sehingga Ogos tahun ini. Ia hasil kerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM dan Interpol serta turut melibatkan alamat protokol internet IP yang digunakan. Dengan PDRM, kerjasama membabitkan bahagian siasatan seksual, wanita dan kanak-kanak D11 serta Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Ia merangkumi aspek penguasaan dan tindakan sekatan ke atas kandungan atau laman sesawang berkaitan pedofilia dan pornografi kanak-kanak. Sebelum ini, data dikongsikan PDRM menunjukkan 106,764 alamat IP berdaftar di negara ini membuat perkongsian kandungan lucah terhadap kanak-kanak sejak 2017 hingga Ogos lalu. Replika jalur gemilang menggunakan hampir 700 tempurung kelapa antara kreativiti warga Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil SJKT Ramatasar di Georgetown, Pulau Pinang bagi menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan 2022. Bukan itu sahaja, lantai Dewan Sekolah turut dihiasi seni kolam rangoli selain menghias kereta lama bertemakan Merdeka. Hasil inisiatif warga sekolah itu dipamerkan dalam sambutan Majlis Ambang Merdeka yang dianjurkan di sekolah. Guru Besar S. Padman Rosani berkata, kesemua karya mengambil masa selama 7 hari untuk disiapkan dengan kerjasama Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG. Katanya, inisiatif itu adalah bagi memupuk semangat patriotik dalam kalangan murid selain mengeratkan lagi kerjasama antara guru dan ibu bapa. Secara tidak langsung menterjemahkan perjuangan dan perpaduan rakyat negara ini bagi mencapai kemerdekaan. Ini bukan kerja yang senang sebab kita kumpulkan tempurung dari kedai berguni-guni. Jadi kita bersihkan tempurung itu waktu kurikulum. Murid-murid telah mengambil bahagian dalam
membersihkan tempurung itu dengan menggunakan kertas pasir dan sebagainya. Jadi kami besar hati berbangga menyediakan jalur gemilang tempurung untuk sambutan tahun ini. Sementara itu, pihak sekolah turut menghias kereta Merdeka di Proton Saga sebagai lambang kereta nasional pertama negara. Ia dihias dengan lukisan bendera selain memaparkan wajah bekas Perdana Menteri Malaysia. Seni kolom juga menghiasi lantai Dewan Sekolah menggunakan beras berwarna-warni bertemakan keluarga Malaysia. Menerusi sambutan yang bermakna ini, Fatma Losani melahirkan harapan agar murid dapat menghayati dan memahami maksud sebenar kemerdekaan yang dikecapi pada hari ini yang menjamin kehidupan yang harmoni dan makmur. Bersua kembali. Penemuan satu rangka di Gua Liang Tebo, Indonesia dijangka mengubah tanggapan mengenai tarikh sebenar pembedahan bagi memotong kaki manusia atau amputasi mula dilakukan. Seiring dengan usia rangka berkenaan, penemuan itu juga menunjukkan bahawa kawasan di sekitar Gua Liang Tebo di Kalimantan Timur sudah pun dibangunkan sejak lebih 35,000 tahun lalu. Siasatan mendapati rangka berkenaan kudung dari bahagian pertengahan betis kiri. Ia membabitkan seorang kanak-kanak lelaki yang terus hidup sehingga beberapa tahun kemudian. Ia berdasarkan pertumbuhan semula tulang di bahagian kaki yang diamputasi itu. Melaluinya, penyelidik yakin bahawa pakar bedah prasejarah mempunyai pengetahuan mendalam tentang anatomi dan kemahiran perubatan yang diperlukan untuk memastikan pesakit terus hidup. All of those cases, shock, blood loss and infection were all controlled. So that pairing or the match between those records is implying that those processes were part of the surgical procedure which allowed this individual to survive, which we know that they did. Sebelum ini, amputasi tertua di dunia ditemui 7,000 tahun lalu membabitkan penemuan rangka seorang petani tua dari Perancis. Saintis juga percaya komuniti yang merawat kanak-kanak ini tinggal di kawasan yang kaya dengan tumbuhan yang mungkin digunakan untuk membantu pemulihan pesakit. Ini kerana luka itu perlu dibersihkan dengan kerap dan dinyah jangkit untuk menghentikan jangkitan. Yang masih menimbulkan tanda tanya di kalangan mereka ialah bagaimana prosedur amputasi itu dilakukan. Tambahan pula, sehingga kini belum ada penemuan lain yang menunjukkan pembedahan ke atas manusia bagi rangka yang ditemui sejak 31,000 tahun lalu. Rangka ditemui oleh sekumpulan ahli arkeologi Indonesia serta Australia pada tahun 2020 dan sudah pun diterbitkan dalam jurnal Science Nature. Okay, next basic yang kedua ialah catching, iaitu tangkap bola. Okay. Sukan. Walaupun tidak banyak diberikan harapan, Terengganu yakin peluangnya untuk menjulang Piala FA tetap ada. Tambahan pula jika nasib menyebelahi mereka. Bagi saya, untuk kemenangan dengan JDT ni bukannya satu benda yang senang, yang susah lah. Kecuali di hari itu kita bermain dengan top level, top performance dan juga mengharapkan nasib lah
ada dengan tim lah, dengan kita, sebab kita tahu JDT ni bukannya senang lah untuk dari segi kualiti, dari segi semua segi memang dia lebih lah. Berdasarkan rekod, Terengganu menjadi pasukan pertama yang menewaskan Johor Darul Takzim JDT di halamannya sendiri di Stadium Sultan Ibrahim dalam saingan Liga Super April tahun lalu. Selepas itu mereka bertembung sebanyak 5 kali dengan 4 daripadanya berakhir dengan kekalahan. We just lost from small details and I think maybe unexperienced and we learned since that time and I think this time we are ready to not repeat the same mistake as 4 years back. Amaran dari pasukan Johor Darul Takzim JDT, mereka beraksi untuk memburu kejuaraan. No solo porque es una demostración de agresividad, sino porque también es una demostración de que queremos ser protagonistas, de que queremos tener la pelota y para eso trabajamos. Entonces, yo no creo que hay que cambiar la forma de jugar o la intensidad porque ahora tenemos que jugar una final. Hay que jugarlo de la misma manera que este equipo lo viene trabajando desde hace tiempo. Si bien yo llevo poco tiempo en el equipo. Tenis terbuka Amerika Syarikat, pemain nombor 1 dunia Iga Swiatek mengakui keputusannya meminta rehat untuk ketandas selepas tewas pada set pertama memberi kelebihan kepadanya. Menurut Swiatek, dia menggunakan tempoh itu untuk mencari idea baharu dan seterusnya mara ke perlawanan akhir. Peringkat separuh akhir, Swiatek berdepan pilihan ke-6 Aryna Sabalenka. Walaupun dianggap sudah memberikan sepenuh tumpuan, Swiatek tewas pada set pertama dan pada ketika itulah dia meminta kebenaran kepada pengadil untuk ketandas. Sejak itu, semuanya mula memihak Swiatek. Peringkat satu sama dan di sebalik mendahului pada awal set penentuan, Swiatek masih tidak diberikan laluan mudah. Kali ini giliran Sabalenka pula mengikat Swiatek pada kedudukan 40 sama dengan kedua-dua pemain turut berkongsi 4 mata ketika itu. Keputusan sah milik Swiatek apabila pukulan balas daripada Sabalenka tersangkut di jaring. Swiatek mara ke perlawanan akhir menang 3-6, 6-1, 6-4. Khas bagi mengakhiri buletin didik malam ini, saksikan rakaman beberapa video berkenaan Ratu Elizabeth II. Baginda mangkat malam semalam pada usia 96 tahun dan telah mencatat satu pencapaian yang luar biasa apabila berjaya memerintah Britain selama 70 tahun. Saya Syafri Izan Wahab, salam hormat dan Assalamualaikum. Jumpa lagi.